Buletin Didik 20 Oktober bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 19 November sebagai tarikh pengundian bagi Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, tarikh penamaan calon pula ditetapkan pada 5 November manakala pengundian awal pada 15 November. Bagi maksud menjalankan PRU yang ke-15 dan PRK DUN N66 Bergaya Sabah, SPR telah menetapkan tarikh-tarikh penting seperti berikut. Tarikh keluar writ 20 Oktober 2022, hari ini, hari Khamis. Hari penamaan calon 5 November 2022, hari Sabtu. Hari mengundi awal 15 November 2022, hari Selasa. Hari mengundi 19 November 2022, hari Sabtu. Pengumuman dibuat pada sidang media selepas mesyuarat khas SPR berhubung pilihan raya berkenaan di Putrajaya pagi tadi. Pelaksanaan pilihan raya itu akan melibatkan peringkat parlimen di seluruh negara dan negeri-negeri yang telah membubarkan Dewan Undangan Negeri iaitu Perak, Pahang dan Perlis. Turut diadakan serentak adalah pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Bergaya Sabah. Tambah beliau, SPR akan menggunakan daftar pemilih terkini hingga daftar pemilih tambahan Ogos 2022 yang dikemas kini pada 9 Oktober 2022. Seramai 21,173,638 pemilih berdaftar layak mengundi pada PRU 15 yang terdiri daripada 20,905,366 orang pengundi biasa, 146,737 orang tentera dan pasangan, 118,794 orang pegawai dan anggota polis serta pasangan dan 2,741 orang pengundi tidak hadir luar negara. Semua calon dan parti politik bertanding diperuntukkan tempoh 14 hari untuk berkempen bermula 5 November. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen ke-14 berkuat kuasa 10 Oktober lalu bagi memberi laluan kepada PRU 15 selepas mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Seramai 107 pelajar Sekolah Menengah Pendidikan Khas SMPK Vocational Kuantan mengikuti simulasi pilihan raya di Dewan Ibnu Al-Awam, Kuantan, Pahang. Mereka terdiri daripada pelajar istimewa yang kali pertama berpeluang untuk mengundi pada usia 18 tahun dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15. Pengetua SMPK Vocational Kuantan, Najib Muhammad berkata, mereka yang layak mengundi terdiri daripada 13 pelajar yang menghadapi masalah pendengaran dan 94 pelajar masalah pembelajaran. Katanya, pihak sekolah mendapat kerjasama penuh daripada pegawai Jabatan Penerangan Kuantan dan Pahang dibantu guru bagi menjayakan simulasi yang mengikut peraturan ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Kesemua pelajar diberi peluang mengundi bermula daripada semakan, menanda jari dengan pewarna, menanda kertas undi dan mengundi dalam kotak disediakan. Bagi pelajar yang menghadapi masalah pendengaran, mereka perlu sentiasa mendapat bimbingan guru sambil menggunakan bahasa isyarat sepanjang perjalanan simulasi diadakan. Secara tidak langsung, program yang julung kali diadakan itu diharap memberi pendedahan kepada pelajar istimewa tentang cara mengundi serta mereka tidak perlu bimbang apabila tiba hari mengundi sebenar nanti. Melentur buluh biar daripada rebungnya. Itu yang dilakukan Kementerian Pendidikan KPM dengan kerjasama Jabatan Perikanan apabila berjaya melatih 50 pelajar di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bandar Mas, Kota Tinggi Johor sebagai penternak benih ikan air tawar. Lebih membanggakan, kejayaan itu membolehkan sekolah terbabit dipilih sebagai sekolah pertama di negara ini menerima sijil Malaysia Good Agriculture Practice atau MyGAP. SMK Bandar Mas Kota Tinggi ini antara sekolah di negara ini yang menawarkan aliran pendidikan vokasional menengah dalam bidang aquakultur kepada pelajarnya.
Menurut pengetuanya Afandi Ngadiman, kejayaan projek berkenaan hasil kerjasama guru dan pelajar. Katanya, projek itu dikendalikan oleh 50 pelajar dari tingkatan 4 dan 5, diawasi guru dengan mendapat khidmat nasihat daripada pegawai Jabatan Perikanan. Hasilnya, sekolah ini berjaya menghasilkan lebih 15,000 benih anak ikan tilapia dan keli bagi setiap pusingan pengeluaran. Kejayaan itu membolehkan SMK Bandar Mas dipilih sebagai penerima pertama sijil MyGap. Untuk mendapat persijilan MyGap bukan satu kerja mudah. Ya, kita bermula pada tahun 2018 ya, dengan penilaian daripada A to Z yang sangat rigid. Dan selain daripada dia hasilkan anak benih, kemudian dia akan belajar cara nak jual atau proses anak benih itu lah. Jadi dekat sini kita ada beberapa sesi lah, kita panggil penternak daripada luar untuk belikan lah. Jadi nanti proses jualan tu pelajar yang handle. Dia akan bungkus, dia akan packing. Jadi kita akan pantau lah pelajar, aktiviti pelajar. Kejayaan projek itu bukan sahaja memberi pendedahan kepada pelajar untuk mempelajari kaedah menternak dan memasarkan benih ikan, malah pengalaman berurusan terus dengan peniaga. Saya dapat mengenali ikan, membuat sanitasi dan membuat asuhan. Susulan kejayaan itu, SMK Bandar Mas telah diangkat sebagai ikon oleh Jabatan Perikanan. Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Mas adalah sekolah menengah yang pertama lah yang dipersijilkan ini, dan kita akan jadikan sebagai satu contoh ataupun ikon kepada sekolah-sekolah yang lain yang ada program-program sebegini. Bersua kembali, pelajar program Bakery dan Pastry College Vocational Keningau Sabah telah membentang projek tahun akhir mereka di International New York Conference on Evolving Trends in Interdisciplinary Research and Practices yang berlangsung secara dalam talian dari 1 sehingga 3 Oktober lalu. Persidangan tersebut dihadiri oleh delegasi dari 21 negara. Pasukan ini terdiri daripada Bandam Alfred, Nur Fatin Farhanawi, Evie Edith Jubileh, Syaidatun Nur Aziati dan Azri Ezrul Khairul. Mereka berjaya membentang produk makanan iaitu roti yang berintikan sambal belimbing buluh. Buah belimbing dipilih sebagai bahan utama penghasilan sambal bagi roti ini kerana buah ini tumbuh dengan suburnya di kawasan pedalaman Sabah. Namun ianya sangat jarang dimakan sebagai buah ataupun dijadikan bahan pembuatan makanan. Salah satu tujuan utama projek ini adalah untuk memperkenalkan sambal belimbing buluh sebagai perasa baru dalam kalangan komuniti setempat dan meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan dengan potensi buah tersebut untuk dijadikan sebagai sumber makanan mahupun pendapatan. Sekolah Kebangsaan SK Tanjung Belanja Perak memperkenalkan program My Healthy Garden dengan matlamat menyemai ilmu berkebun dalam kalangan muridnya. Program ini membolehkan murid tahun 1 hingga 6 mendalami aspek 3K iaitu kebersihan, kesihatan dan keselamatan. Menurut guru penyelarasan My Healthy Garden SK Tanjung Belanja, Nur Hazlina Samsuri, program yang dimulakan pada Mac lalu bertujuan melatih murid sebagai pencetus dan penyampai maklumat gaya hidup sihat melalui aktiviti berkebun. Katanya, ia juga bertujuan untuk memupuk minat murid-murid terhadap konsep pertanian bandar, seterusnya dapat diaplikasi di rumah bersama keluarga masing-masing. Kami bahagikan stesen-stesen laman-laman tersebut mengikut kelas. Dari tahun 1 sehingga ke tahun 6 ada stesen masing-masing lah. Guru dan murid menjaga stesen tanaman mereka masing-masing dan mereka menanam, mereka baja, mereka siram, mereka cabut rumput, mereka tuai, mereka timbang dan mereka menjual sendiri hasil tanaman tersebut. Tambahnya, menerusi program ini, beberapa stesen tanaman diwujudkan seperti laman kelulut, laman keladi dan juga laman hidroponik.
Katanya terdapat pelbagai tanaman seperti tembikai, betik dan pelbagai jenis sayuran berdaun ditanam murid. Jelasnya lagi, hasil tuaian akan dijual kepada warga sekolah termasuk ibu bapa, murid-murid dan wang tersebut akan digunakan untuk aktiviti sekolah. Sementara itu, menurut Guru Besar SK Tanjung Belanja Nuraini Kasim, program My Healthy Garden merupakan program anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Perak di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Perak Tengah. Jelasnya, menerusi program ini, pihak sekolah perlu mewujudkan sebuah kawasan kondusif yang ditanam dengan tumbuhan bersesuaian. Kita menuju ke arah My Eco School dan juga Sustainability Award. Jadi saya haraplah bagi kami setaja Sekolah Tanjung Belanja mengharapkan sangat hasil usaha yang kami jalankan ini mendapat award di peringkat antarabangsa. Katanya lagi, selain itu, ia juga dilihat dapat meningkatkan bilangan tumbuh-tumbuhan di dalam kawasan sekolah. Menjelang perayaan Deepavali, rakyat Malaysia khususnya penganut agama Hindu mula membuat persiapan bagi sambutan pesta cahaya itu. Walaupun berada di fasa peralihan endemik, orang ramai dilihat masih menjaga keselamatan diri dengan memakai pelitup hidung dan mulut ketika berbelanja. Tinjauan di Little India, Jalan Teguh Kelana, Kelang Selangor mendapati orang ramai mula mencari barangan keperluan bagi menambahkan kemeriahan perayaan yang akan disambut 24 Oktober ini. Berbanding tahun lalu, Deepavali bakal disambut lebih meriah berikutan pemulihan ekonomi dan pakaian seperti sari, kurti dan kurta serta kuih tradisional menjadi tumpuan. Deepavali kita sambut bersama PR15 kerana dua-dua dah dekat. So Deepavali pun kita sambut, PR15 pun kita sambut sekali. Dengan adanya konsep keluarga Malaysia pada tahun ini, kita dapat sambut bersama dengan rakan-rakan dari Islam, dari Cina, semua akan gaul sekali. Lebih meriah bang, lebih meriah. Saya nampak keadaan di Teguh Kelana di sini, bukan di sini saja, di seluruh Malaysia, di Little India semua tempat. Semua ceria dan mereka dah start, dah shopping dah. Jadi tak macam dululah. So tak dapat sambut dengan keluarga, tak sambut dengan anak-anak mereka. Sekarang saya kalau nasihat saya, kalau boleh cermatlah, kalau boleh janganlah bazir duit. Datang untuk sambut, lepas tu kita datang sini untuk beli barang semua. So tahun ni kita nak celebrate meriah sikit lah. Harga semua so far okey lah. So 2 tahun kita tak beli apa-apa sebab kan tak boleh keluar, tak boleh celebrate apa-apa. So tahun ni kita tengok semua cantik lah. So kita pun datang shopping lah. Tahun ini juga lebih banyak premis perniagaan dibuka sekaligus menawarkan banyak pilihan. Sekolah di Scotland, Uganda, Chile, Filipina dan Amerika Syarikat diiktiraf pemenang bagi hadiah sekolah terbaik dunia. Anugerah dianjurkan oleh T4 Education sebagai pengiktirafan dan pemangkin kepada sekolah-sekolah yang melibatkan lebih 1.5 bilion pelajar di seluruh dunia untuk mencapai matlamat pendidikan universal berkualiti menjelang 2030. 5 sekolah terbabit berkongsi hadiah wang tunai $250,000 atau kira-kira 1.187 juta ringgit atas kejayaan menyokong murid dan komuniti terutamanya ketika pandemik. Sekolah Tata Bahasa Denun di Scotland memenangi kategori kerjasama komuniti untuk kursus berasaskan kemahiran termasuk dalam pelancongan, reka bentuk dan kajian maritim. Sekolah Escuela Emilia Lasca di Peninsular Chile pula memenangi kategori inovasi untuk program Emilia TV yang menangani pelbagai isu daripada kesihatan mental hingga identiti jantina. Sekolah Kebangsaan Bonuan Buging di Bandar Dagupan, Filipina memenangi kategori alam sekitar kerana membantu memulihkan hutan bakau yang hilang dan menyediakan habitat baru untuk ikan. Bermula daripada hanya 2 bilik darjah hingga sekolah yang menempatkan 450 murid, projek Shelter Wekadogo di utara Uganda memenangi hadiah sekolah terbaik kerana berjaya mengatasi pelbagai kesukaran.
Selepas penduduk memperoleh tanah, meratakan jalan dan menanam sayur-sayuran untuk hidangan di sekolah di kawasan yang mengalami perang saudara. Curie Metropolitan High School di Chicago, Illinois, Amerika Syarikat memenangi kategori sokongan kehidupan sihat kerana menyediakan program seni untuk pelajar serta perkhidmatan kesihatan bersepadu. Ditubuhkan semasa pandemik COVID-19, T4 Education menghimpunkan guru dari seluruh dunia melalui platform digital yang menyediakan alatan dan inisiatif untuk pendidikan. Sebuah lukisan Raja Britain Raja Charles dijadual dilelong hari ini. Lukisan menggambarkan mengenai kediaman peribadi Ratu Elizabeth II, dikenali sebagai Istana Balmoral, dan dijangka memperbaharui jumlah £1,700 atau RM9,000 yang diperolehi ke atas hasil lukisan Raja Charles sebelum ini. Dan lukisan dihasilkan oleh Raja Charles pada tahun 2001 dan kini kerana baginda sudah pun bergelar Raja Britain, harga lukisan itu turut dijangka meningkat. Ia juga selaras minat yang ditunjukkan orang awam sejak rumah lelong Bonhams mengumumkan untuk melelong lukisan itu. Lukisan turut disertakan dengan sijil khas yang ditandatangani sendiri oleh Raja Charles dengan pensel. Awal tahun ini, satu pameran membabitkan 79 lukisan landscape yang dihasilkan oleh Raja Charles turut diadakan. Raja Charles pernah dipetik sebagai berkata, baginda melukis kerana mahu meluahkan pendapat baginda mengenai apa yang dilihatnya dan ia tidak mungkin dicapai dengan mengambil gambar. Seorang artis Mesir berjaya mengubah sisa besi terbuang menjadi binaan seni gergasi. Ibrahim Salah, 29 tahun, mengambil bahagian dalam sebuah pameran di Kahirah yang menampilkan artis muda dalam bidang fotografi, lukisan dan arca. Antara karya seni Salah adalah replika gergasi dua patung singa di pusat bandar Kahirah yang dikenali sebagai Kars El Nil Lions, di mana setiap replika mempunyai panjang 3 meter dan diperbuat daripada 300 kg besi buruk. Ciptaan lain termasuk simbol warisan Mesir seperti kucing Firaun, dewa Mesir purba Horus dan patung Cleopatra. فكرة إعادة التدوير الفكر ده مندمج في المجتمع بتاعنا بقاله زمن كبير جدا. فأنا قررت إن أنا أشتغل على خامة الخردة الحديد لأنها مميزة، واشتغلت على حاجات على كاوتش العربيات. استغليت أكتر من جزء من المخلفات في تطويعها في النحت كمجسم فني. Salah turut menggunakan bahan yang berbeza seperti tayar kereta tetapi menumpukan pada penggunaan scrap untuk mengubahnya menjadi karya seni dan mesra alam. Ulung tuan di hari senja nampak berbalang biru warnanya. Tuan di gunung payah, hamba di payah, dalam jambangan temu ingin bersama. Terbang serindih tuan dengan kedidi, singgah di kayu, di rungkun kayu. Kasih menitik tuan basah tak jadi. Polis Diraja Malaysia PDRM memberi jaminan aspek keselamatan pada tahap tertinggi bagi memastikan kelancaran saingan perlumbaan Grand Prix GP Motosikal Malaysia 2022 di litar antarabangsa Sepang SIC yang bermula esok. Ketua Polis Daerah KLIA ACP Imran Abdul Rahman berkata, sebanyak 650 anggota ditugaskan bagi memantau keselamatan pengunjung yang hadir menyaksikan perlumbaan berprestij itu. Menurut Ketua Polis Daerah KLIA, ACP Imran Abdul Rahman, pihaknya akan memberi penugasan penuh. Selain unit udara dan 120 anggota mengawal lalu lintas, pasukan simpanan persekutuan turut membantu memastikan kelancaran saingan Grand Prix Malaysia. Menurut beliau, pihaknya menjangkakan 60,000 pengunjung dalam masa 3 hari sepanjang perlumbaan berlangsung. Justru untuk mengurangkan kesesakan, orang ramai dinasihatkan menggunakan pengangkutan awam. Bagi yang memandu sendiri, beliau menasihati pemandu meletakkan kenderaan di tempat yang disediakan dengan tiada bayaran dikenakan pihak SIC. Pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas ke atas pengunjung yang memarkir kenderaan di bahu jalan. Bahang saingan perlumbaan Grand Prix GP Motosikal Malaysia semakin dirasai dengan kehadiran awal pelumba-pelumba yang mengadakan pelbagai program di ibu negara.
GP Malaysia yang kembali selepas 2 tahun tidak dianjurkan susulan pandemik COVID-19 akan membuka tirai saingan dengan sesi ujian bebas esok, diikuti sesi kelayakan Sabtu dan hari perlumbaan pada Ahad. Badminton terbuka Denmark. Cabaran Malaysia kini tertumpu kepada acara beregu lelaki dan beregu campuran. Sandaran utama beregu wanita negara Perli Tan dan M. Tina kandas pada pusingan kedua siang tadi. Bagaimanapun, pasangan negara memberi tentangan sengit sebelum tewas kepada pilihan pertama dari China, Chen Qi-chen dan Jia Yifan pagi tadi. Tumpas 18-21 pada set pertama. Mereka mengheret perlawanan ke set penentuan apabila menang 22-20 pada set kedua. Terus memberi tentangan, pasangan negara akhirnya akur kalah 17-21 pada set penentuan. Mengakhiri buletin didik malam ini, replika kereta mewah Lamborghini yang dibina sepenuhnya menggunakan plastik Lego sebanyak 400,000 keping di Paris Motor Show. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan jumpa lagi.